Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz silap kelas tadi. Ustaz silap kelas. Okey. Okay, kita muka surat 129. 129. Buku teks 129. Okay, dah buka ke? Ada. Okay, kita mulakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang adab dalam keluarga sayang. Okay, keluarga ku sayang. Muka surat 129. Okey, keluarga harmoni. Maksudnya keluarga yang kita hidup dalam keadaan yang baik, kita hidup dalam keadaan yang harmoni, yang kita kata seronok kan. Okey. Kemudian dia kata kat sini utamakan ya. Ya. Okey, dia kata apa ni? Utamakan orang tua. Okey, utamakan orang tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata kat sini utamakan orang tua. Okey, macam mana? Contohnya macam kadang-kadang mak tok kita kan, tok nek kita datang rumah kan. Jadi kita kadang-kadang kita nak makan sekali tu, apa yang kita buat? Kita nak makan dulu kan, sebab dia adalah orang tua. Jadi kita utamakan, kita bagi nenek kita makan dulu kan. Kalau boleh kita tolong ambil ayam kan, kat nenek kita, bantu mereka. Okey. Lepas tu dia kata kat sini hormat menghormati. Hormat, kita hormat orang kan. Kalau budak-budak kita kasih. Kalau budak-budak ni kita sayang kat dia. Kalau orang tua pula kita hormat kat dia kan. Kita cakap dalam keadaan yang baik. Yang tu je adalah hormat. Kan? Apa ni? Betul dia kata menggunakan bahasa yang sopan. Takkan kita nak cakap dengan mak kita aku hang kan. Ni benda tu tak, perkara yang tidak sopan lah. Kita orang Islam, orang Melayu, kita punya ada adab sopan kita. Saya, kalau kita jumpa orang yang lebih tua, kita cakap saya. Kita panggil pakcik, abang, kakak kan, makcik. Itu adalah ayat-ayat. Lepas tu dia kata kat sini saling menyayangi. Saling menyayangi. Maksud dia sama-sama kita sayang antara keluarga kita, supaya kita dapat lahirkan keluarga yang harmoni, keluarga yang berkasih sayang antara satu sama lain kan. Itu penting lah. Untuk kamu sebagai masih kecil lagi ni, kamu kena dah pupuk dah kita kata sifat-sifat kasih sayang. Dan sayang ni pula, kita bukan sayang kat makhluk je, kita bukan sayang dekat manusia je, tapi juga macam binatang kan, kita sayang kat binatang. Sebab orang Islam ni, Nabi SAW pun ada kucing. Nabi sayang kat kucing kan. Jadi kita macam tu jugalah, bukan sekadar manusia je kita sayang, makhluk lain juga kita sayang. Okey, lepas tu dia kata sini saling menziarahi. Jadi saling menziarahi ni mungkin COVID ni kita tak boleh lah kan. COVID ni kita tak boleh lah nak saling menziarahi, sebab bahaya. Tapi kalau Muka surat berapa? 129. Jadi kita menziarahi satu sama lain, supaya bila kita ziarah orang ni, pertama sekali kita dapat pahala lah. Kalau kita niat kerana Allah kan, kita mungkin kadang-kadang kita tak tahu dia sakit, jadi kita ziarah dia, kita boleh bantu dia kan, boleh kita bagi tahu kat orang lain kata dia sakit, boleh bawa dia ke hospital ke, ataupun boleh kita kata beli makanan untuk dia, untuk orang yang sakit. Jadi itulah fungsi ataupun kelebihan ziarah menziarahi antara satu sama lain.
Contoh mungkin lah nanti kita besar, nanti kita dah tak duduk dengan mak ayah kita kan. Kita dah kerja, kita dah belajar, kita dah duduk dekat lain jauh. Jadi kalau kita kerja sekala ambil lah masa kan untuk kita ziarah mak ayah kita supaya kita dapat teruskan perhubungan kita dengan keluarga kita, supaya Allah berkati kehidupan kita tu. Ada orang dia dah kerja sampai bertahun dah tak balik jumpa mak ayah dia. Balik-balik esok mak ayah dah tak ada dah kan. Jadi menyesal pun tak leh dah. Menyesal pun dah tak guna. Jadi kita gunakan peluang ni untuk menziarahi. Lepas tu kita ucapkan salam apabila bertemu. Ucap salam ni bukan sekadar kita jumpa orang yang kita kenal. Kalau orang yang tak kenal pun kita kena bagi salam. Sunat bagi salam. Kan? Orang yang tak kenal pun kita sunat bagi salam. Dapat pahala. Kita sebab apa? Kita doakan kebaikan. Kita doakan kepada orang salat, Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Kita doakan kepada dia. Dia pula kata Waalaikumsalam. Dan ke atas kamu kesejahteraan, sejahtera. Dia dah doa pada kita. Jadi benda ni lah. Jadi kita sebarkan salam. Pergi mana pun kita bagi salam ke orang Islam kan. Dia kata kat sini fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah kamu berkata kepada mereka ibu bapa. Ni contoh dia bagi perkataan ni. Dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kadang-kadang mak ayah kita suruh pergi kedai gitu tu. Malas lah nak pergi. Tu pun kita dah boleh dapat dosa dah. Sedangkan kalau kita kata pun tak boleh lah. Maksud dia sekecil-kecil perkataan pun kita tak boleh kata kan. Kata pun mak kata kamu duduk tengah main game, mak kata ni pergi beli sat kat mak rempah ikan nak buat gulai ikan. Tak gilah mak ni sekarang sibuk duk main game ni. Itu pun tak boleh kan. Teruskan apa yang mak ayah kita bagi tahu kita, suruh pergi mana-mana, terus kita pergi. Buat terus ikut pada arahan. Supaya kita tidak termasuk pada orang yang menderhakai mak ayah mereka. Kan? Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Itulah keluarga. Maksud keluarga ni pada orang yang mempunyai pertalian persaudaraan. Mak kita, ayah kita, nenek kita, itu adalah keluarga. Abang kita kan. Okey, lepas tu tengok muka surat 130. Kata 30 dia kata apa? Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Kenapa kita pentingnya kita beradab dengan keluarga kita ni? Dia kata apa? Saling menyayangi. Jadi bila kita saling sayang mak ayah kita, saling menyayangi, akan mewujudkan satu keluarga yang harmoni, mewujudkan satu keluarga yang baik. Lepas tu merupakan merapatkan hubungan kekeluargaan. Jadi kalau kita saling sayang antara satu sama lain, kita rapat lagi lah dengan ayah abang kita, dengan adik kita kan. Kebahagiaan keluarga terjamin bila kita dah rapat dengan mereka, kita dah hubungan kita rapat dengan keluarga kita, maka kita akan menunjukkan satu kebahagiaan. Kita akan rasa bahagia kan. Itu mendapat rahmat Allah. Allah akan rahmati kita. Akan beri rahmat kepada orang yang merapatkan hubungan dengan keluarga dia. Jadi kita akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Jadi adab, apa kesan buruk dia? Apa kesan buruk kalau kita ni buat tak tahu keluarga kita? Ada jenis orang Ustaz dengar cerita kan, dia pitak mak ayah dia dekat rumah orang tua-tua. Boleh tak tu? Nak dahkar lah tu. Pitak lah kali bila orang tanya orang yang rumah orang tua-tua tu kan, dia suruh kira pergi letak tu tak main tengok dah. Pergi letak mak ayah dia tu atau mak ataupun ayah dia tu kat rumah orang tua-tua tu, terus tak main tengok dah. Kan? Anak zaman sekarang ni terus tak main tengok. Lepas tu main masa bila? Main masa nak sign surat tanah. Main masa nak minta
kan tanah kan. Tanah kadang-kadang mak ayah kita sebab tu tanah depa lah kena sign. Bila nak main soal tanah, soal dunia. Bila soal dunia ni, cepat je main suruh mak ayah main sign surat tanah nak ambil tanah. Tapi masa nak jaga tak mau. Sedangkan dalam masa dulu kita duduk kecil-kecil kan. Beranak-beranak tu mak kan, nyamuk ketik pun mak tak mau. Mak rasa mak marah nyamuk tu, mak tampak nyamuk tu. Tapi bila main besar, pita dekat umur orang tua-tua. Jadi kamu ni kena ingat pesan-pesan, hormati mak ayah kamu, hormati ibu kamu kan. Jangan berkata kasar pada mereka, cakap benda-benda yang baik, jawab dengan keadaan yang baik kan. Apatah lagi lah terfikir untuk kita nak hantar mak ayah kita pada rumah orang tua-tua yang tu, wa'alaikumsalam lah. Kita harap benda tu tak akan berlaku pada kita. Sebab apa, bila orang buat macam tu, esok anak dia kalau buat macam tu pula. Anak dia pula akan buat macam tu kat dia. Kan. Lepas tu lain kali mak ayah dia mati, suruh orang jaga, orang tu je main, orang yang dekat pusat penjagaan tu, pusat penjagaan tu jaga anak dia. Urus mak ayah dia. Tengok muka pun tak mahu kan. Nauzubillah. Kita harap benda tu tak akan berlaku pada kita, insya-Allah. Jadi macam itulah. Jadi macam tu, kalau orang yang jenis macam tu, dia tak akan dapat keberkatan. Hidup dia akan susah. Walaupun dia orang kaya, dia tak akan cukup. Walaupun dia orang kaya, dia akan rasa susah. Dia akan rasa dalam satu sudut hati dia ni, dia akan rasa satu sudut hati dia akan rasa macam, awak aku rasa tak tenang. Sebab apa? Dia buat kat mak ayah dia. Allah akan balas cash. Allah akan balas serta-merta. Betul kita, akibat mengabaikan adab terhadap keluarga, hilang kasih sayang antara kami. Tutup mic, Sat. Tutup mic. Hilang kasih sayang antara, yang bila kita mengabaikan adab bersama keluarga ni, kita hilanglah kasih sayang. Kita tak sayang mak ayah kita kan. Kemudian kita melambangkan peribadi yang buruk. Orang yang tak hormat keluarga ni, dia melambangkan peribadi yang buruk lah. Dia buruk. Dia orang yang tidak baik. Dia orang yang selalu hormat mak ayah dia orang yang baik. Tapi bukan kat sini, bukan sekadar kat sini, mungkin dia bagi tahu kat mak ayah lah ataupun keluarga. Tapi sebenarnya dia lebih luas lah. Kita hormat ni kat semua orang, kita hormat. Kat semua orang kita jaga adab kita. Tutup mic. Okey. Dia kata merenggangkan hubungan keluarga. Maksudnya menjadikan, kalau kita tak hormat ni, menjadikan keluarga kita jauh lah. Merenggangkan hubungan keluarga, menyebabkan kita ni lagi jauh. Ziarah pun tak mau dah, apa pun tak mau dah. Lepas tu dimurkai oleh Allah SWT. Allah tak suka. Allah akan murka orang yang okey. Kita tengok muka surat ke 132. 132. Fatih 32. Okey, ni kita dah habis dah tentang keluarga tu, dah habis dah. Okey, tentang keluarga tu dah habis dah. Jadi kita masuk tentang zikrullah penting jua. Zikrullah penting jua. Ya? Buku apa? Buku teks. Darjah 1. Pendidikan Islam. Buka surat 132. 132. Okey, dia kata kat sini, zikrullah penting jua. Zikir ialah mengingati Allah. Zikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan ataupun perbuatan. Zikir ni apa dia maksud dia? Kita ingat Allah lah, yang tu zikir. Contoh kita subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir lah tu. Kita baca Quran pun zikir. Kita ingat Allah. Ataupun kita kata bacaan yang kalau makna lain,
mengingati Allah pada setiap masa dan keadaan. Kan? Jadi orang yang tak zikir ni, dia sebenarnya dia mati di sisi Allah. Dia mati di sisi Allah. Hati dia mati. Orang tak zikir ni hati dia mati. Sebab dia tak ada contact. Dia tak ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah lah kan boleh semayang 5 waktu, kita ada. Tapi orang kafir mereka tidak. Orang kafir hati mereka mati. Mereka itu mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka tidak ada connection. Mereka tidak ada satu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting zikir ni. Dia sucikan hati kita, hilangkan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Zikir ni dia boleh lindung kita daripada semua perkara yang tak baik. Okey, dia kata apa? Zikir, dia kata zikir amalanku. Syukur kan, syukur. Yang ada gamak makan tu kan. Kita dapat apa-apa kita syukur. Walaupun kita dapat benda, muka surat 132. 132. Walaupun kita dapat makanan sikit kan, kita dapat makanan tak banyak pun, tapi kita syukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ni Allah bagi makan. Alhamdulillah ya Allah, hari ni banyak ni rezeki aku. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak sebab kita dapat makan. Alhamdulillah banyak lagi orang Palestin, orang ada yang tak dapat makan, kadang-kadang mati dalam keadaan yang ada negara yang mati dalam keadaan kebodohan tak makan. Jadi kita alhamdulillah syukur banyak makan. Kita banyak makan. Kan? Jadi kita banyakkan bersyukur. Dapat apa pun bersyukur. Dapat makan bersyukur, dapat minum bersyukur, dapat kamu belajar bersyukur, apa saja. Banyakkan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Kata alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah bagi kat aku macam-macam. Kan? Syukur sangat kesihatan yang baik kan. Itu dia kata menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni juga termasuk dalam zikir. Kita mengingati Allah. Bila kita tutup macam ni, kita sekarang kita duduk sembang ni kan. Kita zikir, kita mengingati Allah SWT. Bila Ustaz cerita ni, kamu akan ingat Allah kan. Ini kita masuk dalam perkara yang menuntut ilmu. Lepas tu bertaubat. Bertaubat. Mengingati Allah dengan bertaubat. Ya Allah, hari ni aku banyak dosa ya Allah. Hari ni aku buat sekian ya Allah. Ampunlah dosa aku ya Allah. Banyakkan macam tu. Didik hati kamu untuk banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Supaya kehidupan kamu Allah SWT akan pelihara kan. Lepas tu membaca Al-Quran juga adalah zikir. Membaca Quran kan. Bacalah kalau kamu tak mampu sehari seminggu, baca sehari 1 ayat. Esok baca pula 1 ayat. Lepas tu nanti lama-lama naik lah. Pelan-pelan. Kan? Tapi kamu alhamdulillah lah, kamu memang duk hafal Quran kan. Satu perkara yang mulia sebenarnya hafal Quran ni. Ni siapa duk mincet ni, saya ustaz remove lagi. Tak mau mincet, bagi fokus. Apa yang ustaz bagi tahu ni fokus, jangan mincet. Okey. Dia kata apa, membaca Al-Quran. Sama, membaca Al-Quran pun kita adalah mengingati Allah SWT. Lepas tu zikir Allahu Akbar. Tengok gambar orang tu duduk kat stesen bas kan. Perempuan tu duduk kat stesen bas tu, dia zikirkan Allahu Akbar. Zikir ni macam-macam. Kita boleh buat macam-macam. Nak zikir macam nak alhamdulillah, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan selawat. Orang yang banyak selawat ni, Allah akan mudahkan kehidupan dia. Orang yang banyak selawat ni, dia nanti dekat alam kubur, Allah selamat daripada siksa kubur. Ni. Besarnya orang yang suka selawat ni. Kalau tak mampu sehari buatlah 10 kali ke kan. Lepas semayang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 10 kali. Kalau 5 kali semayang dah apa? Dah 50 kali. Banyak lah tu. Kan, banyakkan zikir. Sebab apa? Nabi ni dia sayang pada umat dia. Sayang kat kita. Nabi menangis untuk kita. Nabi nak dapat agama, Nabi menangis untuk kita. Tapi jadi kita kena tolong Nabi. Kita kena selawat kat atas Nabi pula. Lepas tu dia kata ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Surah Ra'd. Apa maksud dia? Ingatilah dengan ingatlah dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah, jiwa menjadi tenteram. Jadi kita mengingati Allah ni,
kita ingat pada Allah ni, jiwa kita tenteram sebenarnya. Jiwa kita tenteram. Sebab hati kita hidup. Hati kita ni hidup. Okey, kalau kita lapar, badan kita lapar, kita pergi makan. Tapi kalau hati kita, dia pun kena makan juga. Dia makan apa? Dia makan ni lah, zikir, Quran, itulah makanan dia. Kalau kita belah dia, kalau badan kita boleh jadi besar kan, sebab kita selalu makan, badan kita pun jadi besar kan. Jadi hati kita pun sebenarnya kita boleh lebih besar. Dengan kita banyakkan zikir pada Allah, maka hati kita pun jadi gemuk. Maksud ustaz itulah, maksud dia bukanlah hati kita yang kita nampak tu gemuk, tapi dari segi kerohanian kita lah. Rohani kita dari dalaman kita akan jadi tenang. Dia akan jadi, kalau orang buat apa pun kita rasa tenang, tak ada masalah. Allah bagi ujian macam ni pun alhamdulillah, syukur. Allah bagi ujian ni pun apa-apa saja, kita sedih pun kita semua kita letak pada Allah. Apa berlaku pun kita kait dengan Allah. Yang tu yang penting tu. Hati kamu kena banyakkan zikir pada Allah, banyakkan selalu ingat Allah, kamu akan rasa tenang, bahagia kan. Lepas tu dia kata kat sini, contoh zikir. Okey, subhanallah, maha suci Allah. Menjaga, contoh zikir dan tindakan. Contoh subhanallah, menjaga alam sekitar. Maha suci Allah kan. Allah bagi kita macam-macam dah. Kan, rumah yang baik, rumah yang cantik kan. Apa ni, jadi kita jagalah alam sekitar ni, jangan buat sampah, jangan conteng merata kan. Lepas tu dia kata alhamdulillah, tidak membazir makanan. Alhamdulillah, Allah bagi banyak dah. Syukur pada Allah, Allah bagi macam-macam makanan kita makan macam-macam. Jadi kita bersyukur dengan tidak membazir makanan. Kita ambil sekadar yang perlu. Contohnya kita nak makan, kita boleh makan sepinggan nasi. Ini kita ambil sampai 2 pinggan. Masa tak habis kita pergi buang. Itu tak boleh. Itu kita dah macam mensia-siakan apa yang Allah Ta'ala bagi kan. La ilaha illallah, patuhi peraturan jalan raya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, kita patuhi apa yang kerajaan dah buat bagi kita ni. Kita patuhilah kerajaan, kita patuh apa yang mereka dah buat. Contoh, kita tak langgar lampu isyarat, kita tengok lampu isyarat merah, kita tak masuk, kita tak pergi melanggar kan. Allahu Akbar, melihat keindahan alam. Bila kita tengok alam Allah Ta'ala cipta macam-macam ni, oh hebat Allah ni kan. Kadang-kadang kita tengok, oi, kamera handphone ni cantik lah, tapi kita tak sedang mata kita ni lagi hebat, boleh nampak macam-macam. Tak payah duit ejeh lah. Kalau kamera kita kena ejeh kan, bagi cantik, sekali kita kena tukar filter lah, apalah kan. Kalau kamera, kalau mata kita tak perlu semua tu. Begitu hebatnya Allah Ta'ala ciptakan mata kita kan. Boleh tengok tanpa, tak payah duk lap apa kan. Kita kelip-kelip tu, mata cantik, mata boleh tengok semua. Hebat ya orang yang Allah Ta'ala cipta mata. Kadang-kadang kita benda ni kita tak nampak, kita nampak macam tak ada apa. Sebenarnya yang itulah benda yang besar. Dan benda ni kita akan ingat apabila Allah Ta'ala ambil balik. Orang jadi buta kan, maka dia akan rasa, ya Allah, besar betul lah nikmat mata ni. Lah ni aku dah tak, lah ni dia dah tak boleh tengok dah. Maka dia akan rasa, ya Allah, besar betul, nikmat mata ni sangat besar. Itu juga nikmat-nikmat yang lain. Hidung, ada orang dia tak boleh bau kan, rosak hidung dia bau, maka dia makan dia tak rasa apa, makan je. Dia tak boleh nak makan. Dia boleh makan tapi dia tak rasa apa kan. Ada orang dia tak ada telinga, ada orang dia ada telinga tapi dia pekak, dia tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar. Orang cakap, dia terpaksa guna bahasa bisu kan. Sebab apa? Sebab dia tak ada telinga, dia tak ada pendengaran. Jadi alhamdulillah Allah bagi kita telinga, kita dengar macam-macam. Kita gunakan nikmat ni untuk kebaikan kepada kita. Kemudian Allah bagi apa? Kita bagi mulut, kita boleh cakap. Ada orang bisu, tu tak boleh cakap. Tapi kamu ada mulut, kamu boleh cakap, boleh sembang kan. Jadi alhamdulillah, bila ada mulut ni kita dapat zikir pada Allah, gunakan untuk kebaikan. Jangan gunakan mulut ni kita kata ke orang, kita kutuk orang, kita maki orang, tak boleh benda tu. Kita dah sia-siakan nikmat Allah. Okey, kita kata apa kat sini? Kepentingan mengamalkan adab berzikir. Dia kata, kenapa kita perlu amalkan ni? Kita perlu beradab. Kita perlu, pentingnya adab berzikir. Saya mengikut sunnah Rasulullah SAW kan. Apanya berzikir ni, dia sebenarnya dia ikut sunnah lah. Nabi SAW juga berzikir
hubungan saya dekat dengan Allah. Jadi orang berzikir ni dia dekat dengan Allah. Kan? Ibadat saya lebih sempurna. Kualiti ibadat kita lebih baik. Lepas tu jiwa saya berasa tenang. Dia kata kat sini jiwa saya berasa tenang. Ialah sebab orang berzikir ni dia ingat Allah. Jadi Allah akan ingat dia. Bila Allah ingat dia, dia rasa tenang. Dia tak ada masalah. Main masalah pun dia dapat selesai dengan baik. Okey, akibat mengabaikan adab berzikir. Apa yang akan berlaku kalau kita abaikan adab berzikir ni? Saya lalai daripada mengingati Allah. Orang yang tak berzikir ni dia akan lalai. Sentiasa lalai. Allah tak, dia nak ingat Allah. Dia apa ni? Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk main lagi, dia duduk main game lagi. Dia lalai. Sepatutnya pergi semayang kan, ambil wuduk pergi semayang. Lepas tu dia kata menjauhkan hubungan saya dengan Allah. Menjauhkan hubungan saya dengan Allah. Jadi orang yang tidak berzikir ni dia akan hubungan dengan Allah akan jauh sebenarnya. Akan jauh. Saya mudah membuat dosa. Jadi orang yang tidak zikir ni dia mudah buat dosa sebab dia rasa macam tak apalah, esok aku buat nanti aku minta ampun balik. Dia tak rasa benda tu besar. Sedangkan kalau kita buat dosa kita kena rasa, ya Allah aku buat dosa ni banyak ni hari ni, kata kat orang apa ni macam-macam lah, main game lah apa yang kita kata sampai melalai semayang, sampai semayang lewat sebab main game. Semua tu kamu kena bagi perhatian kan. Kita membuat dosa, saya tidak mendapat keampunan Allah. Ialah sebab kita kali istighfar, astaghfirullahalazim, kita istighfar kan, sebenarnya itu Allah ampun dosa kita tu setiap kali kita istighfar. Tapi kalau orang yang tak jenis zikir, dia tak mau istighfar, macam mana Allah nak ampun dosa dia kan? Okey, kita tengok muka surat 134. Yang ni sekadar latihan apa yang ada kat sini. Okey, jadi ustaz nak kamu sediakan satu kertas. Sediakan satu kertas kosong. Tak lagi kamu kena hantar ustaz. Kamu kena salin buka surat 133 yang ni. Yang atas ni. 4 kan, ada zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ni 4 ni. Sekali dengan maksud dia. Sekali dengan dia punya penerangan. Kamu salin yang ni saja. Okey. Kamu ambil kertas kosong ke apa, salin yang ni, 4 ni. Ustaz ambil gambar. Lepas tu kamu buat, kamu bagi, kamu dah siap, kamu hantar dekat Telegram ustaz. Itu sebagai latihan kamu hari ni lah tentang adab, tentang zikir kepentingan. Okey, jadi kita dah 20. Jadi kamu ada kelas pula kan? Nanti kita akan sambung tentang Rasulullah ikutanku. Rasulullah ikutanku. Okey, jadi sekadar itu saja hari ini. Jadi semoga kamu dapat apa yang Ustaz bagi tahu ni, kamu dapat terapkan dalam kehidupan kamu insya-Allah kan. Dan jangan lupa buat latihan yang Ustaz bagi tadi. Jangan lupa buat latihan yang Ustaz bagi tadi. Ustaz kamu ambil gambar, kamu snap ke Ustaz. Ambil gambar, bagi Ustaz. Ambil gambar, bagi ke Ustaz. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bye Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye Ustaz. Bye. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz.